Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung unit 6 Hubble, tajuk perubahan suhu air. Jadi hari ini kita nak tengok bagaimana suhu air boleh berubah. Okey, lihat pada gambar yang pertama ini, suhu air ni dia berubah apabila suhu di persekitarannya pun berubah. Okey, dan kita kena tahu satu perkara. Suhu di sekitaran kita ini sentiasa berubah. Suhu air juga berubah mengikut suhu persekitaran. Maksudnya kalau persekitaran kita ini sejuk, maka sejuklah air ini dalam ni nanti. Tapi sekiranya persekitaran kita ini panas, maka dalam ni air juga, suhu dalam air juga akan panas. Okey, macam mana kita nak faham? Apabila kita lihat keadaan di dalam bikar ini, ada ais kan? Bila ada ais, maksudnya persekitarannya sejuk. Apabila sejuk, maksudnya suhu di dalam bekas juga ini akan sejuk. Jadi suhunya adalah 0 degree Celsius apabila dia mencapai takat beku. Sangat-sangat sejuk, 0 degree Celsius adalah takat beku. Namun selepas 40 minit, ia menjadi pada suhu yang biasa, suhu persekitaran yang biasa, iaitu 26 degree Celsius atau 26 darjah Celsius. 26 darjah Celsius adalah suhu bilik. Okey, bila suhu bilik begini, lama-lama air yang daripada air yang sejuk dia akan menjadi air yang biasa apabila dia berada dalam suhu bilik. Kerana apabila ais yang diletakkan dalam suhu bilik, ianya akan cair mengikut suhu persekitaran. Tetapi kalau ais ini dikekalkan di dalam peti sejuk, di mana di dalam peti sejuk itu memang persekitarannya sangat-sangat sejuk, maka ianya akan kekal menjadi sejuk dan kekal menjadi bentuk ais. Tapi bila ais ini dibiarkan selama 40 minit pada suhu bilik, maka air ini akan mencair mengikut suhu bilik. Okey, suhu bilik 26 darjah Celsius. Tetapi apabila kita panaskan, kita mula membuat persekitaran yang panas di sekeliling ini, selepas 15 minit, air ini akan mengikut kepanasan di luar persekitarannya. Iaitu contohnya di sini, apabila ia mendidih dengan sangat panas, iaitu takat didih 100 degree Celsius, maka di dalam air ini juga mencapai takat suhu yang sangat-sangat tinggi, iaitu 100 darjah Celsius. Jadi berdasarkan kisah ini, kita nampak ais itu berubah menjadi cecair ataupun menjadi air apabila suhu semakin meningkat. Dan apabila tempoh pemanasan air terus meningkat, suhu juga akan meningkat. Dan bila dia terus panas dan panas dan panas, ia akan juga mencapai takat didih. Takat didih ini maksudnya takat boiling point lah, ataupun takat sangat panas sehingga dia mendidih, takat air yang mula mendidih. Jadi takat air mula mendidih pada 100 darjah Celsius. Air akan bertukar menjadi ais apabila mencapai suhu 0 darjah Celsius. Okey, jadi di sini ada sedikit eksperimen untuk kita melihat takat beku dan takat didih. Jadi tujuan adalah eksperimen ini untuk memerhatikan perubahan suhu apabila ais dipanaskan dan menentukan takat beku dan takat didih air. Okey. Kaki retort tungku, kita perlukan kaki retort, itu ini kaki retort, tungku kaki 3, kasa dawai di sini, penunuk Bunsen ada bawah ni nanti, bikar, termometer, jam randik, pemetik api dan ketulan ais. Okey, pertama sekali kita perlukan sediakan radas ini seperti dalam gambar. Dan mulakan jam randik, nyalakan penunuk Bunsen, ambil suhu selama setiap 5 minit sehingga air mendidih. Okey, jadi mula-mula kita akan ukur dulu suhu ais. Berapa suhu ais ini? Jadi kebiasaannya suhu ais beku adalah 0 darjah Celsius. Okey. Dan apabila ia mula dipanaskan, ini akan meningkat sehingga mendidih. Jadi apabila dah mendidih, kita akan ambil suhunya. Jadi kebiasaannya akan mencapai 100 darjah Celsius pada bacaan termometer. Okey, jadi kita boleh nyatakan bila kita buat eksperimen ni, kita akan tahu apa yang kita nak tulis dekat sini. Berapakah suhu apabila air dipanaskan? Pada minit yang kosong, iaitu minit yang pertama, ianya masih menjadi ais. Jadi ini adalah pada 0 darjah Celsius. Apabila telah mencapai selepas 5 minit, ia mula mendidih. Jadi bila dia mendidih, ianya akan mencapai 100 darjah
Celsius. Bergantung pada masa. Sekiranya dalam 5 minit masih belum mencapai takat didih, maka belum 100 darjah Celsius. Dan dia akan pada suhu yang berbeza. Ini memerlukan eksperimen dengan betul-betul di sekolah. Okey. Jadi boleh nyatakan takat beku dan takat didih air. Kebiasaannya takat beku air adalah takat beku adalah 0 darjah Celsius dan takat didih air adalah 100 darjah Celsius. Apakah pola perubahan suhu air apabila dipanaskan? Suhu air akan meningkat apabila dipanaskan. Nyatakan hubungan antara masa pemanasan dan suhu air. Semakin tinggi masa pemanasan, semakin tinggilah suhu air. Okey, jadi di sini ada satu latihan awak boleh buat. Hudang memanaskan sebuah bekan mengandungi ais selama 30 minit. Hasil kajiannya telah direkodkan seperti bawah. Jadi pada masa yang kosong, iaitu masih pada 0 darjah Celsius, suhu 0 darjah Celsius maksudnya masih beku. 5 minit masih beku, 10 minit ke 10 masih beku, dan dia mula meningkat pada 15, mula meningkat 20, 25, dan bila sampai 25 itu adalah 100 darjah Celsius dan dia tidak boleh meningkat lagi. Maksudnya di sini adalah takat didih. Di sini adalah takat beku. Ini takat didih. Apakah yang dapat diperhatikan apabila masa pemanasan bertambah? Apabila masa bertambah, apa yang bertambah? Suhu juga bertambah. Berikan inference anda untuk suhu air dari minit ke-10 hingga ke-25. Okey, pada minit ke-10 sehingga ke-25, kenapa ianya meningkat? Okey. Jadi, kita boleh jawab kat sini. Kenapa? Berikan inference anda untuk suhu air meningkat. Okey, jadi kenapa pada minit ke-10 sehingga ke minit ke-25 dia hanya meningkat? Kerana mesti tulis kerana air menerima haba. Sebab itulah dia mula menjadi semakin panas, kerana pada waktu ini air sedang menerima haba. Namun apa yang terjadi pada minit yang ke-25 sehingga ke-30 ini? Minit ke-25 hingga 30, dia menjadi rata kerana suhu air telah mencapai takat didih. Okey, nyatakan takat suhu air di bawah. Okey, takat beku air berapa? 0 darjah Celsius. Takat didih air 100 darjah Celsius. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat? Senang je. Semakin bertambah masa, ambil dekat sini dengan sini pun boleh. Semakin bertambah masa pemanasan, semakin bertambah suhu sehingga 100 darjah Celsius dan suhu air tidak berubah. Dia menjadi rata je, jadi 100 darjah Celsius je. Okey. Nyatakan, tandakan right pada pemerintahan yang benar terhadap perubahan ais. Pada minit ke-5, ais dan air, betul ke salah? Salah. Dia masih menjadi ais sahaja. Jadi dua ni salah, bawah ni betul. Bawah atas ni pula air dan wap air. Pada minit ke-20 menjadi air dan wap air, betul. Air sahaja salah. Ni minit ke-20 air. Air dan wap air, betul. Okey, jadi jawapan dia bawah sekali. Okey. Gini pula. Mariam telah mencatat perubahan suhu segelas air panas yang diletakkan di atas meja. Tadi perkara yang sama juga. Masa penyejukan dengan suhu air, tapi ini untuk masa penyejukan. Pada minit yang ke-0, suhu air adalah 60 darjah Celsius. Jadi dekat sini. Pada masa yang ke-5, suhu air adalah 40. Suhu air ni masa yang ke-5, suhu air 40 kat sini. Masa yang ke-10, suhu air 30. Suhu 30 sini. Masa ke-15, suhu 25. 25 sini.
Masa ke 20, suhu 25. Sini 25, 25, 25. Okey, jadi dah mencapai takat beku tu. Oh, dia sampai 30 je. Okey. Okey, jadi kena sambungkan. Pakai okey, pindahkan balometer dicatatkan mana pada graf titik di atas. Okey, kita dah buat. Kemudian B, apakah pola perubahan suhu air? Dia berkurang ke, dia menurun ke menaik? Menurun dia berkurang ke bawah. Jadi pola perubahan berkurang dan tidak berubah. Sebab dia menjadi rata bila dia dah sampai sini. Dia tidak berubah kan. Okey. Kemudian soalan yang C, ramalkan suhu air selepas minit ke 30. Selepas minit ke 30, minit ke 35 ini, apa jadi dekat sini? Dia tidak berubah kan. Jadi suhu dia tetap sama, 25 darjah Celsius. Berikan inference. Kenapa kita kata? Kerana sudah mencapai tahap beku. Kerana telah mencapai tahap sama dengan persekitaran. Telah mencapai suhu yang sama dengan suhu persekitaran. Okey, perlihatkan perubahan suhu air apabila air panas dibiarkan dalam satu bilik dengan mengisi tempat kosong di bawah. Perubahan suhu air apabila air panas. Okey, apabila kita letak air panas di dalam suhu bilik yang biasa. Pada awal eksperimen, suhu air ialah 60 darjah Celsius. Okey, betul lah, 60 darjah Celsius kan? 60 darjah Celsius. Kemudian suhu berkurang ke 40 darjah Celsius. Kenapa dia berkurang? Hal ini kerana dari air panas dibebas. Okey, apa yang dibebaskan? Haba dibebaskan ke persekitaran. Dan di minit ke 10 hingga ke 15, minit 10 hingga ke 15, dia menurun juga. Haba terus dibebaskan ke persekitaran. Suhu menurun dan akhirnya tidak berubah, iaitu 25 darjah Celsius lah. Ni tak berubah tu, 25 darjah Celsius, kerana suhu itu telah mencapai suhu yang sama dengan suhu persekitaran. Okey, itu sahaja untuk hari ini.